Oh, Bapi yang ada. Allah, tunggu jemaah surau sebentar. Bismillah. Assalamualaikum. Boleh dengar deh suara saya deh. Lah. Oh. Mana ni jadi balik ni? Tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam suasana kita PKP, namun walau bagaimanapun, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid bagi menyambung siri kuliah bulanan di Surau Haji Ismail Puncak Alam, di mana kita akan menyambung pada malam ini pada halaman kitab Jawi muka surat 17. Kita akan bincangkan pada malam ini berkaitan dengan beriman kepada Rasul,
yang mana kita maklum sebagaimana pertemuan kita yang lepas, Nabi dan Rasul ini banyak. Wajib kita i'tiqad secara ijmal. Wajib kita berpegang di hati kita secara umumnya. Nabi-nabi, rasul-rasul ni bilangannya banyak. Walaupun terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan dengan bilangan, yang mengatakan bahawasanya bilangan Nabi itu ialah 124,000, manakala bilangan Rasul itu ialah 313 pada satu riwayat. Ada juga riwayat yang mengatakan 315. Ada riwayat yang mengatakan 313. Ada juga riwayat yang menyebut dengan 315. Sungguh pun begitu, mengikut pandangan yang kuat, walaupun terdapat bilangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita untuk berhati-hati tentang bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul ini, wajib kita i'tiqad nabi-nabi, rasul-rasul ni secara umumnya ada banyak. Ada ramai. Ada ramai. Kalaulah kita tentukan dengan mengatakan nabi-nabi ni ada 124,000, bimbangnya, khawatirnya, takut lebih daripada tu. Ataupun bilangan Rasul ni kita i'tiqad hanya 313. Khawatirnya takut lebih daripada tu. Bermakna kita menafikan, kita tidak berkeyakinan terhadap Nabi yang lebih daripada bilangan yang kita i'tiqad tadi. Maka oleh yang demikian, agar maknanya kita tu berada di dalam situasi yang selamat, pegangan kita yang selamat, maka jumhur ulama, pendapat yang kuat mengatakan nabi-nabi, rasul-rasul ni ramai. Kita tidak tentukan dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Maka dalam ramai-ramai bilangan nabi, dalam ramai-ramai bilangan rasul tadi, maka disebutnya di dalam Al-Quran 25 Rasul. Disebut nama di dalam Al-Quran. Maka 25 Rasul ini yang disebut namanya di dalam Al-Quran, yang ini wajib kita i'tiqad secara satu persatu. Dengan bahawa kita kena kenal namanya. Kita kena tahu. Walaupun kita tak hafal sekalipun, tapi kita kena tahu 25 Rasul yang disebut di dalam Al-Quran ini secara satu persatu. Maka 25 Rasul yang disebut di dalam Al-Quran telah kita bicara pada pertemuan yang lepas, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton jemaah surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita nak sambung lagi daripada kalangan bilangan nabi-nabi, rasul-rasul yang mana disebutkan pada pertemuan yang lepas 25 rasul daripada Nabi Adam hinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang rahimahullahu taala, katanya, dan setengah daripada anbiya, setengah daripada bilangan nabi-nabi, setengah daripada kalangan nabi-nabi. Anbiya tu jamak daripada perkataan nabi. Nabi tu mufrad, jamaknya anbiya, menunjukkan ramai. Dan setengah daripada anbiya, yakni setengah daripada kalangan nabi-nabi, iaitulah pada qaul yang rajih, di sisi pendapat yang kuat daripada pendapatan ulama, di antaranya setengah daripada masuk juga daripada kalangan nabinya, ialah Sayyiduna Khadir alaihi salam. Sayyidina Khadir.
Nabi Khidir, Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir ni nama dia Balia. Khadir ni gelaran dia. Kerana apa? Digelar dengan Khadir. Kerana kata ulama, manakala dia berjalan pada satu-satu tempat, pohon-pohon akan jadi hijau. Tumbuh-tumbuhan akan menjadi hijau. Maka digelar dia dengan Khadir. Jadi kisah tentang Nabi Khadir ni terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Terdapat di dalam surah Al-Kahfi di mana Nabi Khadir dicari ataupun dipertemukan dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka kisah dia panjang, kita boleh rujuk di dalam kitab Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi. Yang mana Nabi Khadir ni masih hidup. Sehingga terdapat viral yang mengatakan mitos bahawasanya Nabi Khadir ni masih hidup. Tak. Terdapat hadis Nabi SAW. Dapat riwayat-riwayat menyatakan bahawasanya Nabi Khadir ni masih hidup. Daripada asar-asar begitu juga. Bahawasanya Nabi Khadir ni masih lagi hidup. Yang mana Nabi yang masih hidup, yang berada di dunia ini, ialah Nabi Khadir alaihi salam. Begitu jugalah Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ini masih hidup. Nabi Ilyas masih hidup. Sehingga kan Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ilyas alaihi salam di dalam satu gua. Masih hidup lagi. Begitu jugalah dua lagi yang masih hidup daripada kalangan Nabi, namun berada di langit. Allah Ta'ala angkatnya berada di langit. Iaitulah Nabi Idris dan juga Nabi Isa alaihi salam. Yang mana Nabi Isa alaihi salam akan turun pada akhir zaman, akan membunuh Dajjal. Maka dua yang berada di langit, dua yang berada di bumi. Dua yang berada di langit iaitulah Nabi Idris alaihi salam dan juga Nabi Isa alaihi salam. Yang berada di bumi iaitulah Nabi Ilyas dan juga Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir ni pandangan yang kuat menyatakan Khadir ialah Nabi. Sayyidina Khadir ni ialah Nabi. Maka muqabil yang muktamad, muqabil daripada perkataan ulama yang kuat tadi, qaul yang daif, mengatakan Khadir bukan daripada kalangan Nabi. Akan tetapi ianya ialah awliya, wali Allah. Setengah daripada wali, daripada kalangan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berlaku khilaf di kalangan ulama nak menentukan tentang Sayyidina Khadir ini adakah Nabi ataupun tidak Nabi. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan Khadir itu Rasul. Tapi dia tu Nabi. Maka hak mengatakan Nabi ini ialah pendapat ulama yang kuat. Sungguh pun begitu, ada pendapat ulama juga yang daif menyatakan Sayyidina Khadir ialah bukan daripada kalangan Nabi, akan tetapi ianya berdarjat awliya illahi ta'ala. Para penonton yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada anbiya, setengah daripada kalangan Nabi ini, pada qaul yang rajih, ialah Sayyiduna Khadir alaihi salam. Ini pendapat yang kuat. Dan tiada daripada mereka itu anbiya. Bukan daripada kalangan anbiya. Siapa bukan daripada kalangan anbiya? Iaitulah Luqman. Luqman ni, dia bukan Nabi. Luqman mana? Luqmanul Hakim. Yang kita gelar dengan Luqmanul Hakim. Yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan ada nama, ada surah khas yang menceritakan tentang Luqmanul Hakim ini. Jadi, yang ada di dalam Al-Quran, yang disebut nama di dalam Al-Quran, ada kalanya kerana kehebatannya, kerana kesalehannya. Seperti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ada juga
yang disebut nama di dalam Al-Quran kerana terlampau jahatnya dia. Seperti Abu Lahab. Sehingga ada surah nah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ini kerana sangat-sangat jahat. Jadi Luqmanul Hakim terdapat di dalam Al-Quran satu surah namanya surah Luqman. Maka Luqman ini disebut di dalam Al-Quran kerana kehebatannya, kerana kesalehannya. Pribadi Luqmanul Hakim ni orang yang sangat baik, terlampau baik, sangat soleh. Sehingga kan ada surah di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surah Luqman. Dan Luqman sendiri, dia tidak tahu akan dirakamkan kisahnya di dalam Al-Quran. Dia tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kesalehan Luqmanul Hakim ini sehingga Allah Taala menceritakan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cerita Luqmanul Hakim. Siapakah Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim ni asalnya dia seorang pengembala kambing. Pengembala asalnya. Sehingga kan pada satu kali ada orang mari minta kepada dia supaya disembelihkan kambing. Lalu tu katanya orang yang meminta supaya Luqman ini menyembelih kambing, dia kata, "Wahai Luqman, kamu sembelih kambing ini dan aku ingin daripada bahagian kambing ini yang paling baik." Lalu tu Luqman tadi pun sembelihlah. Setelah mana sembelih, lalu tu diberikan kepada orang yang meminta tadi hati dan juga lidah. Lalu tu lelaki tadi tak apalah. Kemudian pada yang kedua kalinya lelaki itu meminta lagi kepada Luqman, "Wahai Luqman, berikan kepada aku pula daripada bahagian binatang kambing ini, aku nak kamu sembelih, beri kepada aku yang paling buruk." Lalu tu dia beri juga, iaitulah hati dan juga lidah. Maka ditanya lelaki tadi kepada Luqmanul Hakim, "Kerana apa ni? Hak kali yang pertama aku minta hak paling baik, kamu beri lidah dan juga hati. Hak paling orang tak mahu sekali pun, kamu bagi lidah dan juga hati." Maka kata Luqmanul Hakim, "Ketahuilah bahawasanya hati dan juga lidah nilah maknanya kalau dia baik, baiklah. Dan dia juga boleh jadi yang paling busuk sekali. Dia boleh jadi yang paling jahat sekali. Lidah dan juga hati." Maka faham kepada kita bahawasanya dua ni sangat-sangat perlu kita jaga. Lidah perlu kita jaga. Sehingga Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dapat menjamin dua tulang dagu ni, barang yang antara dua tulang dagu, yakni lidah. Barang antara dua tulang. Apa tengah-tengah lidah? Siapa yang boleh jamin lidah, Nabi SAW jamin orang tersebut dengan syurga. Siapa yang boleh menjamin barang yang antara dua tulang dagu, iaitu lidah, dan barang antara paha, iaitulah faraj, aku jamin orang ni siapa boleh jaga dua ni, Allah Nabi SAW jamin orang ni syurga. Betapa besarnya kita kena jaga lidah. Begitu juga hati, perlu kita jaga. Kerana hati manakala dia kotor, segala anggota kita akan berperanan terhadap perkara-perkara maksiat. Sekiranya hati kita itu bersih, maka anggota-anggota akan menjadi baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya pada jasad kalian, pada tubuh badan itu adanya satu darah
Yang mana apa ni, ada satu daging. Ada seketul daging, mudghah, satu ketul daging. Iza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Apabila daging ini baik, maka baiklah segala anggota-anggota yang lain. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Sebaliknya, sekiranya daging ini, seketul daging ini rosak, busuk, maka busuklah anggota-anggota yang lain. Ala wahyal qalb. Kata Nabi SAW, jaga-jaga seketul daging itu, yang mana kalau dia baik, baiklah yang lain. Kalau dia busuk, busuklah yang lain. Itu ialah hati, kata Nabi SAW. Qalbun ruhani. Begitu jugalah kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-qalbu malikun. Hati itu diibaratkan seperti raja. Hati itu seolah-olah seperti raja. Wal a'dha'u junuduh. Maka anggota-anggota yang terdapat di diri kita itu, itulah tentera, bala-bala tenteranya. Rakyat-rakyatnya. Fa iza tabal malik tabat junuduh. Apabila raja tu baik, maka tentera-tentera tentulah jadi baik. Kalaulah wa iza khabusal malik, sekiranya jahat raja tersebut, khabusat junuduh, maka jahatlah segala antara tenteranya. Sebagaimana raja tadi, kalaulah pemimpin itu jahat, tentulah dia akan memerintahkan kepada bala tenteranya buat perkara-perkara yang jahat. Kalaulah pemimpin itu soleh, pemimpin itu yang baik, maka anggota-anggotanya ataupun tentera-tenteranya turut akan menjadi orang yang baik. Maka hati bandingnya seperti raja itulah. Dialah yang memimpin. Kalau hati kita bersih, maka anggota-anggota kita, mata kita tidak akan melihat perkara yang haram. Telinga kita tidak akan mendengar perkataan-perkataan yang haram. Lidah kita tidak akan bercakap perkataan-perkataan yang haram. Tangan kita tidak akan meraba benda-benda yang haram dan sebagainya. Kerana apa? Kerana hati kita itu baik. Kerana hati kita itu bersih. Sebaliknya, kalau hati kita itu kotor, maka anggota-anggota kita akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang mendorong kepada maksiat tadi, yang membisik-bisikkan, yang akan menjadi tonggak kepada maksiat itu, yang memberi arahan kepada anggota kita ini, ialah rajanya hati. Maka oleh yang demikian, dua ni perkara yang penting yang perlu kita jaga. Hati dan juga lidah. Maka begitulah kata Luqman kepada orang yang meminta supaya disembelihkan binatang kambing tadi, yang meminta bahagian kambing yang paling memberi manfaat dan yang paling tidak memberi manfaat, maka dua inilah yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Maka Luqmanul Hakim ini namanya Luqman. Al-Hakim digelarkan Al-Hakim kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walaqad atayna. Apa ni walaqad atayna pula? Apa dalam surah Luqman tu? Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Sesungguhnya aku berikan, kata Allah Ta'ala, kepada Luqman itu hikmah. Hikmah ni maknanya apa yang dilakukan oleh Luqman kena pada tempatnya. Itu panggil hikmah. Allah Ta'ala beri kepada dia hikmah. Maka digelarkan Luqman tadi dengan Luqmanul Hakim. Kerana Allah Ta'ala sendiri yang menceritakan di dalam Al-Quran, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Aku berikan kepada Luqman itu hikmah. Beri kepada Luqman itu hikmah, lalu itu digelarkan dengan Luqmanul Hakim. Jadi pada asalnya dia pengembala kambing. Setelah daripada tu, Luqmanul Hakim dilantik menjadi seorang qadi. Kerana keilmuan dia, kerana hebatnya dia, lalu tu diangkat sebagai qadi. Itu Luqmanul Hakim. Baik. Jadi Luqmanul Hakim ini
terdapat anaknya yang bernama Saran. Ada anak dia bernama Saran. Maka di antara nasihat Luqmanul Hakim yang dapat kita mengambil pengajaran daripadanya, yang dikisahkan di dalam Al-Quran, yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang bernama Saran. Di antaranya Allah Taala berfirman, "Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Allah Ta'ala menghikayatkan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang mana nasihat ni sangat wajar kepada kita sebagai seorang bapa untuk mengambil ibrah pengajaran daripadanya selaku kita ayah untuk mendidik anak kita. Yang mana dalam Al-Quran menceritakan bahawasanya Luqman senantiasa dia menasihati anaknya. Atau wahwa ya'izuhu. Ya'izuhu bermaksud senantiasa beri nasihat. Bukan sekali saja beri nasihat kepada anak. Beri arti kepada kita nak nasihat anak hanya sekali tak padan. Kena berkali-kali kita nasihat. Berkali-kali kita nasihat. Atau wahwa ya'izuhu. Maka Luqmanul Hakim ini dia nasihat anak dia berkali-kali. Berkali-kali dia tegur anak dia. Maka di antara tegurannya yang berkali-kali itu diceritakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, yang mana menyebutkan perkataan yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya Saran tadi. Apa nasihat dia? Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, hei anakku, hei anak kesayanganku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, wahai anak kesayanganku, jangan sesekali kamu syirik kepada Allah. Jangan pernah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Inna syirka la zulmun azim. Kerana bahawasanya syirik itu ialah kezaliman yang sangat besar. Besarnya tak keluar dah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala sekiranya seorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran yang kita dapat ambil daripada nasihat Luqman ini kepada anaknya yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Luqman tadi, untuk kita menasihati anak kita perlu senantiasa nasihat satu. Yang keduanya, etika kita sebagai bapa dalam nak menasihati anak kita itu mestilah dengan panggilan yang lembut. Dengan panggilan yang baik. Bukan dengan panggilan yang tidak elok. Bukan. Bukan dengan panggilan nada yang marah. Tidak. Tapi mesti tegur anak dengan panggilan yang sopan. Dengan panggilan yang lemah lembut. Sebagaimana Luqman nasihat pada anaknya dengan memanggil panggilan yang manja. Ya bunayya. Hei anak kesayanganku. Itu. Kerana apa ni? Supaya anak tersebut hatinya rapat dengan kita. Dia tidak liar dengan nasihat kita. Kerana itu perlu dengan panggilan yang manja. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah. Jangan sesekali kamu syirik kepada Allah. Itu nasihat. Nasihat ini menunjukkan kepada kita tertib perkara yang perlu kita terapkan kepada anak kita, iaitulah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana kisah Luqmanul Hakim yang menasihati anaknya. Yang pertama-tama sekali dia nasihat ialah jangan kamu menyekutukan Allah. Jangan sesekali kamu menyembah selain daripada Allah. Jangan sesekali kamu menduakan Allah. Dan di antara etika kita menasihati, kita kena bagi tahu kesan dia. Kerana apa jangan begini? Kerana apa kena buat begini? Kena bagi tahu kesan. Sebagaimana ayat yang dibicara tadi. Diberitahu oleh
Luqmanul Hakim kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik itu ialah kezaliman yang besar. Itu kesan dia. Akhirat masuk dalam neraka, tak keluar-keluar dah. Kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesan. Maka kita pun sama dalam mendidik anak. Kita nak bagi tahu satu-satu benda. Nak larang satu-satu benda, bagi tahu. Kalau buat macam ni, akan jadinya macam ni. Itu cara kita nak tegur. Cara kita nak menasihati supaya bernas nasihat kita tadi. Itu nasihat yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala menyelitkan selepas daripada nasihat, maknanya Luqmanul Hakim tadi, Allah Ta'ala menyelitkan maknanya tentang perkara yang besar yang perlu kita lakukan, iaitulah berbakti, berbuat baik kepada ibu bapa. Itu bukan nasihat Luqman kepada anaknya. Akan tetapi ayat yang seterusnya ialah sampingan yang mana nak menceritakan besar. Setelah mana tauhid, lepas daripada tu mesti kena berbakti kepada kedua ibu bapa. Nak menceritakan besarnya bakti seorang anak kepada kedua ibu bapa tersebut. Itu Allah Ta'ala cerita dalam ayat Al-Quran di dalam surah Luqman tadi. Kemudian, lepas daripada ayat yang tersebut, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya Saram, dia kata, ya bunayya, hei anakku, ini nasihat yang seterusnya kepada anaknya. Innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Katanya Luqman kepada anak dia, hei anakku, sekiranya kamu melakukan satu perkara yang derhaka kepada Allah, yang mana kamu buat satu maksiat, kemudian perkara yang kamu buat maksiat ini kamu sembunyikan dia. Kamu sembunyikan dia, bandingnya kamu ambil satu-satu benda, kamu sembunyi di bawah batu, orang tak boleh nak tahu. Ataupun kamu sembunyikan satu-satu perkara tadi, di mana-mana penjuru-penjuru bumi tak kira lah. Kamu sembunyi benda tu menyebabkan orang tak tahu apa yang kamu ambil. Maka dosa yang kamu buat, maksiat kepada Allah, walaupun kamu buat secara sembunyi, walaupun orang tidak tahu, ya'ti bihallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengambil kira. Allah Ta'ala akan hitung perkara tersebut. Walaupun manusia tidak tahu kamu melakukan kesalahan, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala akan hitung apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan tersebut. Innallaha latifun khabir. Allah Ta'ala tahu. Ini pesanan yang kedua. Pesanan Luqman kepada anaknya. Nak menceritakan kepada kita, setelah mana kita selaku ayah, ada anak, perlu kita terapkan kepada anak kita tentang elemen muraqabah. Apa tu muraqabah? Iaitulah anak tadi perlu kita didik dengan bahawasanya dia rasai di dalam hatinya Allah mengetahui segala-gala apa yang dilakukan. Allah Ta'ala mengawasi segala-gala tindak laku kita. Allah Ta'ala memerhatikan apa yang kita lakukan. Walaupun orang tak tahu perbuatan kita, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Maka inilah yang perlu kita didik anak kita. Umpamanya kita kata pada anak kita, wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala tahu tiap-tiap apa yang kita buat. Itu antara didikan kita yang perlu kita terapkan kepada anak kita. Supaya dia rasai di dalam hatinya daripada kecil lagi. Nak buat maksiat, walaupun ayah tak tahu. Walaupun orang tak tahu, sekeliling tak tahu. Tapi dia rasa dalam hati dia bahawasanya Allah Ta'ala tahu apa yang dilakukan. Ini perlu kita didik terhadap anak-anak kita. Kemudian, kata lagi Luqmanul Hakim, ya bunayya, aqimis salah.
Hei anakku, aku wasiatkan kepada kamu, aku berpesan kepada kamu, diri olehmu akan sembahyang. Kemudian setelah mana tauhid, kemudian dididik pula dengan ibadat. Ibadat yang utama sekali, sembahyang. Sebagaimana kita maklum, perkara yang awal-awal sekali, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, iaitulah sembahyang. Maka didik anak kita dengan sembahyang daripada usia kecil lagi. As-salah, as-salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma malakat aymanukum, sembahyang, sembahyang. Dan jagalah sembahyang, dan jagalah orang yang di bawah jagaan kamu supaya sembahyang. Tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan umatnya supaya sembahyang. Kemudian wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf, katanya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Hendaklah kamu amar ma'ruf, hendaklah kamu menyuruh kepada kebaikan. Bukan setakat kita saja yang buat baik, tapi kalau perlu juga nasihat kepada orang lain supaya buat baik. Wanha 'anil munkar, dan cegah perkara-perkara munkar. Bukan kata mu aku tidak. Ini hak agama kita suruh. Dan ini juga yang perlu kita ajar kepada anak-anak kita, supaya latih dia agar dia tadi dapat menjadi Muslim yang baik. Di antaranya mencegah perkara kemungkaran. Tengok adik-beradik dia tak tutup aurat, dia boleh tegur. Adik dia katakan. Ini semuanya perkara-perkara yang penting yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah kamu, kata Luqmanul Hakim kepada anak dia, di atas maknanya sekiranya kamu tu menyuruh kepada kebaikan, melarang orang buat, mencegah manusia daripada melakukan kemaksiatan, maka benda ni pastinya akan tidak menyenangkan pihak-pihak yang tertentu, maka kamu kena sabar. Di antara lagi nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu sombong ketika mana kamu berada di atas dunia, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, berjalan di atas dunia jangan berlagak. Jangan berlagak walaupun kita berada pada tempat yang tinggi. Ulama sekalipun jangan memandang orang-orang yang lain tidak lekeh. Jangan pandang orang lain lekeh. Ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang bernama Saran. Itulah di antara nasihat-nasihat yang perlu kita ambil pengajaran daripadanya selaku kita sebagai seorang bapa, agar kita dapat mendidik anak-anak kita dengan perkara-perkara yang tersebut. Yang pertamanya, didik anak agar anak kita itu mengenal Allah yang pertama. Yang keduanya, didik anak kita supaya dia merasai di dalam hatinya Allah memerhatikan tiap-tiap langkah, tiap-tiap tingkah lakunya. Yang ketiga, didik anak dengan sembahyang dan juga kewajipan-kewajipan yang lain. Yang keempatnya, didik anak kita supaya anak kita tu dapat maknanya mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan, dan didik anak kita supaya berada di atas dunia ini agar tidak menjadi seorang hamba Allah yang sombong. Ini perkara-perkara yang sebagai kita ibu ayah perlu mendidik anak-anak kita dengan perkara-perkara yang tersebut. Habis kat situ. Itu Luqmanul Hakim. Diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Baik. Dan tiada daripada mereka itu daripada kalangan nabi-nabi itu ialah Luqman. Luqman bukan daripada kalangan nabi. Dan Zulkarnain. Zulkarnain pun bukan daripada kalangan nabi juga. Zulkarnain. Siapa itu pula Zulkarnain? Zulkarnain ni dialah orang yang membina tembok
yang mendindingkan daripada Ya'juj wa Ma'juj untuk masuk mengacau manusia. Yang mana kisahnya begini. Ini terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Di mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Zulkarnain. Jadi Zulkarnain ini seorang raja. Raja yang soleh. Diceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Yang mana pada satu kali, asbabun nuzul kisah ini, ada seorang Yahudi datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi ini dia tanya Rasulullah tentang 3 soalan. 3 pertanyaan. Sekiranya Nabi boleh jawab ketiga-tiga ni, maka menandanya ia bukan Nabi lagi Rasul. Sekiranya Nabi ada jawab setengah, setengahnya tidak boleh jawab, itulah petandanya Nabi ialah Rasul sesungguhnya. Jadi Yahudi ni ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahawasanya Nabi Muhammad ni ialah Rasul sebenar-benar, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka diajukan dengan 3 soalan. Soalan yang pertama tentang ruh. Soalan yang kedua tentang Ashabul Kahfi. Soalan yang ketiga berkaitan dengan Zulkarnain ini. Maka 2 daripadanya Nabi jawab, 1 daripadanya Nabi tak tahu. Iaitulah tentang roh, Nabi tak tahu. Adapun 2 lagi, Nabi jawab. Nabi jawab tu pula bukan jawab selalu. Tapi Nabi minta agar Nabi pulang dulu. Kerana Nabi perlu kepada wahyu yang akan diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka di antaranya yang ditanya oleh Yahudi tadi iaitulah berkaitan dengan Zulkarnain. Maka dalam beberapa hari selepas daripada ditanya, malaikat Jibril mari cerita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka an Zulkarnain. Akan ditanya oleh Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang manusia hamba Allah yang bernama Zulkarnain. Kemudian Allah Ta'ala cerita. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Allah Ta'ala ajar pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Rasulullah kepada Yahudi tadi tentang kisah Zulkarnain ini. Lalu tu apakah kisahnya? Zulkarnain diceritakan di dalam Al-Quran, tapi dia walaupun namanya disebut di dalam Al-Quran, akan tetapi Zulkarnain ini bukan daripada kalangan Nabi. Dia ialah raja yang soleh, waliullah, kekasih Allah. Diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi. Maka di dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menceritakan yang mana Zulkarnain ini, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah Ta'ala menceritakan, dan kami telah beri kepada Zulkarnain itu, seorang raja yang soleh ini, Allah Ta'ala berikan kepada dia pemerintahan betapa kehendaknya. Allah Ta'ala beri kepada Zulkarnain satu kelebihan yang mana dia dapat menguasai dunia. Yang mana manusia yang menguasai dunia ni ada 5 orang kesemuanya. 2 daripadanya beriman kepada Allah. 2 daripadanya kufur kepada Allah. Apa ni? 3 daripadanya beriman kepada Allah. 2 daripadanya kufur kepada Allah. Ni raja yang menguasai dunia. Bukan hanya Malaysia saja. Bukan sahaja negeri-negara tertentu sahaja. Tapi seluruh dunia dia kuasai. Maka di antaranya Zulkarnain. Zulkarnain ini seorang raja yang menguasai dunia, yang zamannya iaitulah zaman sebelum daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni hak selepas daripada tu dah. Maka yang menguasai dunia iaitulah Zulkarnain yang pertama, yang beriman kepada Allah.
Yang kedua, iaitulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Zulkarnain awal daripada tu. Awal daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni selepas daripada Zulkarnain. Yang ketiga, Namrud. Ni tak beriman kepada Allah, kufur, tapi merentah dunia. Yang keempat, Bukhtanasir. Yang kelima, yang lagi akan datang, iaitulah Imam Mahdi yang akan memerintah dunia. Maka 3 daripadanya beriman kepada Allah, 2 daripadanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah Taala beri kelebihan kepada Zulkarnain. Zulkarnain yang mempunyai 2 tanduk. Kerana apa dikatakan digelar dengan Zulkarnain? Digelar dengan panggilan Zulkarnain, nama dia Iskandar. Nama Zulkarnain ni Iskandar. Nama dia tu Iskandar. Bukan Zulkarnain. Zulkarnain ni ialah maknanya gelaran dia. Kerana apa? Kerana kata ulama, Zulkarnain ni kerana dia raja, dia ada mahkota. Maka mahkota dia ni seolah-olah ada seperti tanduk. Seolah-olah ada seperti tanduk. 2 tanduk di kepala dia. Iaitulah tanduk topi dia tu. Topi mahkota dia, raja tadi tu. Maka digelarkan dia dengan Zulkarnain. Nama dia Iskandar. Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ada 2. Iskandar Zulkarnain ada 2. Iskandar Zulkarnain yang kufur. Iskandar Zulkarnain hak dicerita di dalam Al-Quran. Iskandar Alexander Zulkarnain hak yang satu lagi tu raja juga. Tapi yang tu raja Rom. Hak ni kafir. Dia berperang hebatlah sejarahnya. Ini bukan yang kita maksudkan, bukan yang tu. Hak ni Iskandar Zulkarnain hak dicerita di dalam Al-Quran, seorang raja yang soleh. Yang mana Allah Ta'ala berikan kepada dia kehebatan, maknanya betapa kehendak yang dia nak buat, Allah Ta'ala akan beri izin kepadanya. Dia merentah dunia. Nak pergi ke mana-mana, boleh. Ini Iskandar Zulkarnain yang diceritakan di dalam Al-Quran. Maka oleh kerana Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia supaya dia menyampaikan dakwah, supaya dia menyampaikan seruan, supaya beriman kepada Allah. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia, karamah kepada dia dengan bahawasanya apa yang dia nak pergi mana-mana mudah sahaja bagi dia. Allah Ta'ala izin kepada dia. Ini Iskandar Zulkarnain yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah Ta'ala beri kepada dia satu kuasa, maknanya dia nak pergi mana-mana, boleh. Boleh. Dan dia ada rakyat-rakyat yang ramai. Tentera-tentera yang banyak, yang hebat-hebat. Ini Iskandar Zulkarnain yang dicerita di dalam Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala menceritakan, fa'atba'a sababa hatta iza balagha maghrib asy-syamsi. Maka pada satu kali berjalanlah dia dalam menuju untuk di samping maknanya menyeru dakwah tadi. Dia pergilah sehinggalah pada satu tempat sehujung-hujung dunia pada sebelah maghrib. Pada sebelah matahari jatuh. Dia pergi sampai hujung dunia. Pada sebelah pihak matahari itu jatuh. Lalu tu didapatinya, wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah wa wajada indaha qauman. Maka apabila sampai pada tempat tersebut, matahari jatuh tu seolah-olah seperti sesuatu masuk di dalam telaga. Kerana di hujung dunia dah, tak ada dah benda yang lain, matahari dah lepas daripada tu. Maka nampak seolah-olah seperti matahari itu masuk ke dalam telaga. Di penghujung dunia. Lalu tu di sana, katanya Allah Subhanahu wa taala, Iskandar Zulkarnain ini dapati ada satu kaum, ada satu puak, satu kelompok yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu menyerulah Zulkarnain tadi terhadap kelompok tersebut supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qulna ya Zulqarnain. Lalu tu Allah Ta'ala kata kepada Zulqarnain, Allah Ta'ala beri ilham kepada Zulqarnain, hey Zulqarnain, imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Hey Zulqarnain, aku beri kelepasan kepada kamu sama ada kaum ni yang kamu menyeru supaya beriman kepada Allah, maka di antaranya tak beriman kepada Allah, ada yang beriman kepada Allah, maka daripada kaum ini ikut kamulah. Sama ada yang kufur pada Allah Ta'ala ni, kamu nak bunuh ke ataupun kamu nak tawan dia. Allah Ta'ala beri kepada Zulqarnain untuk membuat keputusan. Kemudian qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'azzibuhu azaban nuqra. Lalu tu kata Zulqarnain, wahai kaum yang dia bertemu tadi, siapa-siapa yang syirik kepada Allah, aku akan bunuh. Dan manakala dia mati, dia akan bertemu pula dengan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebaliknya, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Barang siapa pula yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, maka baginya syurga dan kehidupan dunia yang senang. Maka dikatakan Zulqarnain kepada kaum tersebut begitu. Yang kafir dia bunuh, dan yang beriman kepada Allah maknanya mendapat kesenangan di akhirat dengan syurga. Kemudian summat atba'a sababan hatta idza balagha matli'asy-syamsa. Kemudian Zulqarnain ini pula pergi daripada penghujung dunia pada sebelah matahari naik pula. Menujulah dia dengan bala-bala tenteranya. Tadi, tempat yang pertama dia pergi, iaitulah di penghujung dunia yang mana pada sebelah matahari jatuh. Setelah mana di sini bertemu dengan satu kelompok yang tidak beriman kepada Allah, maka dia menyeru supaya beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah selamat, yang tidak beriman kepada yang kufur kepada Allah dibunuh. Kemudian setelah itu berpindah pula kepada pihak matahari naik pula. Berjalan dah dia. Maka sampailah pada satu tempat di penghujung, maknanya matahari terbit. Sampai di situ, wajadaha tatlu'u ala qaumil lam naj'al lahum min duniha sitra. Didapati pula oleh Zulqarnain dan bala tenteranya satu kelompok di sana, yang mana kelompok ini maknanya tidak berpakaian dan juga tidak mempunyai rumah. Ini kelompok yang kedua ni. Lalu tu kazalik, maka begitulah tindakan Zulqarnain tadi, sebagaimana yang tadi, siapa yang beriman kepada Allah akan selamat, yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah akan dibunuh dan akan mati diseksa oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Begitulah. Kemudian waqad ahatna bima ladaihi khubra. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan telah kami liputi kepada Zulqarnain itu alat-alat perang dan juga bala-bala tentera yang ramai. Summa atba'a sababan hatta idza balagha baina saddain. Kemudian berjalan lagi Zulqarnain tadi dengan bala tenteranya dalam misi dakwah dia, kerana dia memerintah dunia. Berjalan. Di sini pula wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Bertemu pula dengan kelompok yang ketiga hak peliknya, iaitulah bertemu dengan dua bukit, yang mana di bukit ini ada penghuni pada sebelah satu, dan pada sebelah satu lagi ada penghuni yang lain. Jadi manakala bertemunya Zulqarnain dengan dua bukit ini, yang mana di sebelah bukit sebelah sini
ada penghuni, sebelah sana pun ada penghuni, bertemu dengan hak sebelah sini dulu. Hak sebelah utama dulu. Hak sebelah mula-mula dia tempuhi ni. Maka di sini dia bertemu dengan satu kaum, satu kelompok yang tidak dia fahami perbicaraan, percakapan kaum tersebut. Tak faham, apa makna dia. Maka perlu kepada orang yang menterjemah. Lalu tu diterjemah. Katanya kaum yang ditemuinya, qalu ya Zulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Katanya kaum ni, kaum hak bahasa dia pelik, tak difahami oleh Zulqarnain, perlu kepada penterjemah, barulah Zulqarnain dapat fahami. Katanya kaum ni, sesungguhnya Zulqarnain, bahawasanya di sana, di sebelah bukit tu, nanti kamu akan pergi menyeberangi bukit ni, ada di sana satu hamba Allah Ta'ala, satu kaum, yang mana kaum ni digelar dengan Ya'juj wa Ma'juj. Yang mana dia ni sangat-sangat jahat, sangat-sangat zalim. Kaum Ya'juj wa Ma'juj yang ada di seberang sana. Lalu tu kaum yang baik ni, yang Zulqarnain bertemu ni, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddah. Maka kami nak tawarkan kepada kamu, Zulqarnain, seorang raja, kami nak tawarkan kepada kamu, nak upah kamu supaya kamu dengan bala-bala tentera kamu ni buat satu dinding supaya mereka tak datang kepada pihak kami. Supaya mereka tak melakukan kezaliman terhadap puak-puak kami ni. Kerana jahat sangat puak-puak dia ni. Itulah Ya'juj wa Ma'juj tu. Lalu tu, qala, kata Zulqarnain, ma makkanni fihi rabbi khaira. Kata Zulqarnain, baiklah, kalau macam tu, kita akan laksanakan dinding tersebut sebagai penghalang supaya mereka tak datang pada pihak kita, supaya mereka tidak memusnahkan maknanya orang-orang ramai. Baiklah, kita akan buat. Dan upahan kamu tu aku tak nak, kata Zulqarnain, kerana Allah Ta'ala beri kepada aku lebih baik daripada tu. Tak padan kalau kamu nak upah aku pun. Lalu tu fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka kamu kena tolonglah aku untuk kita bina maknanya dinding tersebut. Maka dibinalah dinding tadi. Dibinalah dinding tersebut. Yang mana yang menyekat antara orang yang baik dengan yang jahat tadi, iaitulah Ya'juj wa Ma'juj. Maka dinding inilah dibuat oleh Iskandar Zulqarnain yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang mana di saat sekarang ni Ya'juj wa Ma'juj ni dia sedang mengorek. Dia korek sampai dia letih. Dia pun pergi pada tempat dia berehat dan sebagainya. Allah Ta'ala mengembalikan, mengambus tempat yang dia korek tadi. Keesokan hari dia akan korek lagi. Korek. Penat. Bila penat, rehat pula. Allah Ta'ala mengembalikan balik dinding tadi yang dibuat oleh Zulqarnain tadi. Maka esok hari pula korek. Begitulah seterusnya. Sehinggalah pada satu hari kelak, iaitulah pada akhir zaman, setelah mana Nabi Isa AS turun, membunuh Dajjal. Setelah mana bunuh Dajjal, ni puak-puak Ya'juj wa Ma'juj ni, dia akan muncul. Dia akan memusnahkan benteng yang dibuat oleh Zulqarnain tadi. Oleh Iskandar Zulqarnain tadi. Maka benteng ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh seorang raja yang soleh yang digelar dengan Zulqarnain, yang bernama Iskandar Zulqarnain. Sungguh pun begitu, saat sekarang dia korek tak dapat, tapi pada satu hari kelak di akhir zaman, mengikut janji Allah Subhanahu Wa Taala, dia korek sehinggalah hancur tebus. Sehinggalah tembus, sehinggalah hancur benda tadi, berkecai dinding tadi. Lalu tu dia pun pergi. Lalu tu Nabi Isa AS dengan orang yang beriman, setelah mana bunuh Dajjal pada ketika itu, lari di Bukit Tursina kalau tak silap.
Lari kat sana, naik di sana. Lalu tu Nabi Isa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya menyelamatkan puak-puak yang beriman. Dan juga Nabi Isa tadi. Lalu tu diturunkan bala oleh Allah Ta'ala satu penyakit yang mana jadi berulang tengkuk-tengkuk Ya'juj wa Ma'juj. Maka mati begitu saja. Mati begitu saja puak-puak Ya'juj wa Ma'juj ni. Tu yang akan timbul pada akhir zaman. Itulah sebagai pengenalan kepada kita berkaitan dengan Zulkarnain ini. Jadi Zulkarnain ini bukan daripada kalangan Nabi-Nabi. Sama seperti Luqman tadi. Dan Zulkarnain, iaitu Zulkarnain ini satu raja yang soleh. Dia tu raja yang soleh. Nama dia tadi ialah Iskandar. Dia ni daripada bangsa Himyar. Zulkarnain ini daripada bangsa Himyar. Dan bukannya ia Zulkarnain hak dikatakan raja yang soleh ni, bukanlah dia tu Iskandar Ar-Rumi. Iskandar Ar-Rumi yang kita katakan tadi, Zulkarnain ada dua orang yang terkenal. Zulkarnain ada dua orang. Dua-dua nama Iskandar. Cuma yang beriman Iskandar Zulkarnain yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang kedua, Alexander Zulkarnain, raja Roma, yang mana dia juga pemerintahannya hebat. Berperang menang. Tapi yang ni dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iskandar Zulkarnain raja Roma ni, raja Rom ni, ni bukan maksud di sini. Hak ni kufur kepada Allah, tak masuk bab. Cuma takut kita tertukar. Kata Zulkarnain takut kita maksudkan yang tu. Bukan. Zulkarnain yang dimaksudkan di sini raja yang soleh yang dicerita di dalam Al-Quran, yang melakukan, yang bina benteng antara orang yang beriman dengan Ya'juj wa Ma'juj tadi. Yang mana Ya'juj wa Ma'juj tadi sedang mengorek, berusaha dia nak korek dinding yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain, raja yang soleh ini. Dia tu awliya illah, yang memerintah dunia. Pergi mana-mana pun, maknanya Allah Ta'ala beri kemudahan kepada dia. Walaupun tidak ada kapal terbang pada zaman tersebut. Itu ialah karamah dia. Allah Ta'ala berikan kepada Zulkarnain tersebut. Habis kat situ. Dan setengah daripada mereka itu anbiya lagi. Di sisi pandangan yang kuat. Siapa? Khalid bin Sinan. Ni kita tak biasa dengar lah ni. Ni pun daripada kalangan Nabi juga. Daripada kalangan Nabi juga. Nama dia Khalid bin Sinan. Nabi Khalid bin Sinan. Dia ni, Khalid bin Sinan ni, daripada zuriat Nabi Ismail alaihimussalam. Dia ni anak cucu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ismail ni anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi Khalid bin Sinan daripada keturunan Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ismail ada dua orang anak. Nabi kedua-dua, Ismail dan juga Ishak. Jadi Khalid bin Sinan ni keturunan daripada Nabi Ismail. Bukan keturunan daripada anak Nabi Ibrahim yang satu lagi, Nabi Ishak. Bukan. Nabi Ismail dia ni. Keturunan Nabi Ismail. Melalui jalur Nabi Ismail. Yang mana dia ni? Daripada Bani Abbas. Daripada kalangan Bani Abbas. Adalah ia Nabi Khalid bin Sinan ni sezaman dengan Kisra. Kisra ni raja Farsi. Tu Kisra, sezaman dengan raja Kisra, raja Farsi, yang bernama apa? Anusyarwan. Bukan atau tu, Anusyarwan. Nama raja Kisra, raja Farsi pada ketika itu, nama dia Anusyarwan. Anusyarwan, bukan atau Syarwan, Anusyarwan. Dan ia Khalid bin Sinan ni, yang mana dia ni ialah Nabi yang tak biasa kita dengar. Dia ni, bila dia ni hidup masa mana dia ni, Khalid bin Sinan ni, keturunan Nabi Ismail ni, anak cucu jalur daripada Nabi Ismail ni. Dia ni, Nabi Khalid bin Sinan ni, kehidupan dia ialah kemudian daripada Nabi Isa. Lepas daripada Nabi Isa,
dengan 300 tahun. Lepas daripada Nabi Isa naik ke langit. Maklum di kita Nabi Isa dia bukan dibunuh sebagaimana dakwa puak-puak Yahudi Nasara, bukan. Yang disalib bukan, yang disalib tu bukan Nabi Isa. Yang disalib tu ialah mereka yang bersama-sama dengan Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa tawarkan kepada puak-puak dia, pengikut-pengikut dia, kepada pengikut-pengikut dia, siapakah yang nak mengganti tempat aku kerana diwahyukan oleh Allah Ta'ala aku akan dibunuh. Maka adalah seorang tu angkat tangan, dialah yang mengganti Nabi Isa. Lalu tu dirupakan oleh Allah Ta'ala seakan-akan wajah Nabi Isa. Lalu tu malaikat ambil Nabi Isa naik ke langit. Dan datangnya orang yang nak bunuh Nabi Isa tadi tu, bunuhlah orang tersebut yang mengganti Nabi Isa. Yang rupanya seakan-akan Nabi Isa Allah Ta'ala mengubah wajah dia. Tapi bukan Nabi Isa. Lalu tu dibunuhnya bukan Nabi Isa. Tapi mereka itu dakwa itulah Isa yang dibunuhnya. Sebenarnya tidak. Mereka sendiri pun ada rasa syok dalam hati mereka. Ya ke ni? Nabi Isa ni kita bunuh ni. Nabi Isa, ketinggian dia tidak seperti ni. Cuma wajah dia seperti Nabi Isa dah. Mereka pun duk mari, ya ke, ya ke, ya ke, ya ke. Begitu juga puak-puak Nasrani ni pun. Sama puak-puak dia pun maknanya tak yakin bahawa itu yang dibunuh tu ialah Nabi Isa alaihissalam. Tidak, sebenarnya bukan Nabi Isa yang dibunuhnya. Tapi dirupa wajah oleh Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan Nabi Isa alaihissalam. Yang sebenarnya Nabi Isa dinaikkan ke langit dan akan turun pada akhir zaman. Jadi Khalid bin Sinan ini dia hidup selepas daripada Nabi Isa. Naik ke langit tu pada usia 33 tahun. Dengan 300 tahun. Selepas daripada Nabi Isa, 300 tahun. Muncul pula seorang Nabi yang bernama Khalid bin Sinan. Jadi Khalid bin Sinan ni menyeru ia Khalid bin Sinan, Nabi Khalid bin Sinan ni akan manusia, akan umat dia pada ketika itu menyeru kepada agama Nabi Isa. Kerana dia bukan Rasul. Rasul ada syariat yang tersendiri. Adapun Khalid bin Sinan ni pada qaul yang kuat dia ialah Nabi. Maka oleh kerana Nabi tidak ada syariat tersendiri dia. Maka dia ikut syariat siapa? Rasul yang sebelum daripadanya. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia berjalan di atas syariat Nabi Isa alaihissalam. Walau bagaimanapun dibunuh juga oleh kaum dia. Tu Khalid bin Sinan. Dan setengah daripada mereka itu daripada kalangan Nabi-Nabi lagi. Siapa lagi? Hanzalah bin Safwan. Ini pun Nabi juga ni. Yang tak biasa kita dengar nama lah. Jarang kita dengar nama dia. Hak kita maklum 25 Rasul tu lah. Yang mana hak ni Nabi. Tapi bukan Rasul, Nabi. Yang mana di antaranya Hanzalah bin Safwan. Adalah ia Hanzalah bin Safwan ni. Hanzalah bin Safwan ni kemudian daripada Khalid, iaitulah Khalid bin Sinan tadi dengan 100 tahun. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit. Bila Nabi Isa diangkat ke langit 300 tahun setelah daripada tu muncul pula dibangkitkan oleh Allah seorang Nabi yang bernama Khalid bin Sinan. Setelah mana Khalid bin Sinan ini dibunuh oleh kaum dia, 100 tahun selepas daripada tu muncul pula Nabi yang seterusnya dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, iaitulah yang bernama Hanzalah bin Safwan. Jadi Hanzalah bin Safwan ni juga dan membunuh akan Hanzalah ni oleh kaumnya, kaum bagi Hanzalah. Dibunuh juga dia oleh kaum dia tersendiri juga. Dicampur di dalam telaga. Dicampur dalam telaga sehingga beberapa tahun meninggal dunia. Hanzalah bin Safwan ini yang mana kalau tak silap di negara Yaman. Di Yaman dia ni. Di Yaman. Kalau tak silap di Aden sebelah-sebelah sana lah. Nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan. Lepas dia meninggal, barulah muncul pula setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habis kat situ. Dan wajib i'tiqad bahawasanya nubuwah, artinya jadi nabi itu tiada dapat bagi seseorang dengan usaha. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Rasanya setakat itu dulu pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan kuliah Isyak secara online kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak kepada penonton-penonton, begitu juga kepada jemaah-jemaah daripada Surau Haji Ismail Puncak Alam. Terima kasih banyak-banyak pada sahabat-sahabat sekalian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.